Sekarang kita pergi kepada Presiden IQ. Untuk kesimpulan yang terakhir, malam ini mungkin boleh sebut sikit berkaitan dengan implikasi dan juga kesimpulan untuk orang kata penutup kepada perbincangan kita malam ini. Silakan. Okey, sebagai penutupnya saya nak sebut bahawasanya apabila kita nak menjadi Muslim yang kita ada awareness, nak create awareness kepada masyarakat, nak create ataupun kita kata nak mewujudkan kesedaran kepada masyarakat tentang Dajjal, itu bagus. Tetapi ikutlah kaedah yang benar, berpeganglah kepada hadis yang sahih, berpeganglah pada disiplin yang benar di dalam kita berdepan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Jangan kerana kita benci Dajjal, kita mengambil sikap Dajjal, menuduh orang lain sebagai ejen Dajjal, buat fitnah kepada orang, sebut benda yang saya tak sebut. Ada satu orang, dia kata, jangan ada disebut, dia kata Rora ni, dah jadi baru nak gaji. Saya tak pernah sebut perkataan tu. Saya tak pernah sebut awak jangan jadi dajjal, awak jangan menfitnah benda yang saya tak sebut. Saya sebut jangan kaitkan melainkan setelah munculnya sifat-sifat di dalam peristiwa sama seperti mana hadis. Jangan terlalu cepat, saya kata. Bukan nak tunggu jadi baru kaji. Tak, kita kaji. Tetapi setelah semua sifat-sifatnya zahir seperti mana yang disebutkan dalam hadis, baru kita kata inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan kita kena bezakan yang mana satu keyakinan, yang mana satu sangkaan. Sangkaan kekal sangkaan. Kalau kamu boleh bersangka, kami juga boleh bersangka. Kalau kamu mengatakan kami adalah ejen Dajjal, asatizah Dajjal, orang yang meruntuhkan agama, kami juga boleh kata begitu. Tapi kami tak mau. Kerana mungkin kami boleh kata, awak sebenarnya tak nak orang ikut SOP sebab nak negara jadi kacau bilau. Nak hospital jadi runtuh disebabkan ICU terlalu penuh, orang lain pun tak dapat masuk ICU, ramai lagi akan mati. Adakah awak sekarang ni sedang buat kerja Dajjal? Walaupun awak kata awak benci Dajjal. Kita boleh kata, tapi kita tak kata. Kerana kita Kita ada disiplin. Menuduh orang tanpa bukti, fitnah orang adalah satu dosa. Buhtan, benda yang Nabi SAW larang di dalam hadis yang begitu banyak. Jangan kita baca dalam bab akhir zaman aja tapi kita lupa bab adab. Kita lupa bab berdosa-dosa dengan manusia lain. Payah ni nak minta maaf ni. Disebabkan satu posting kita tuduh satu orang ustaz. Tiba-tiba orang lain dok kutuk, dok percaya, kita telah membawa dosa berantai yang Nabi SAW sebut dalam hadis sunnah sayyi'ah. Itu pertama. Yang kedua, hormatilah kepakaran. Bila orang tu ada kepakaran dalam bidang perubatan, orang yang amanah, yang kita tengok dia Muslim yang baik, maka kita hormat dia. Dalam perubatan ni ada pakar dia. Dan dia Muslim. Ramai Muslim dalam bidang perubatan ni, bukan seorang dua. Takkan kita nak kata mereka ini semua khianat. Ini benda yang sangat tidak boleh diterima oleh akal, sedangkan mereka ini terbukti dalam bidang mereka. Dan ulama-ulama dunia yang mempunyai karya-karya yang besar, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh yang menjadi orang kata ketua ulama dunia hari ni, Kesatuan Ulama Dunia, Syekh yang pakar maqasid tu, saya lupa pula nama dia, tapi dia pun Jasir Rauda. Bukan, seorang lagi yang ambil vaksin tu. Raisuni ke? Syekh Ar-Raisuni, seorang ulama maqasid terulung, orang kata ternama di zaman ini, juga mengambil vaksin baru-baru ini. Jadi maksudnya mereka telah menunjukkan satu contoh bahawasanya benda ini bukan aku beri fatwa disebabkan oleh kerana hawa nafsu aku ambil vaksin. Nak menunjukkan bahawasanya ini adalah ijtihad aku, dengan kepercayaan kepada orang-orang yang ada dalam bidang perubatan. Dan kena hati-hati dalam tidaknya disiplin kita dalam bab hadis-hadis fitan ni. Kita nampak banyak kerosakan yang berlaku di dalam dunia hanya disebabkan oleh kerana percaya kepada, mengaitkan hadis fitan dengan realiti tanpa disiplin. Kita tengok bagaimana yang berlaku pada tahun 70-an, kalau tak silap saya, di Saudi. Juhaiman Al-Utaibi tutup Masjidil Haram. Berapa orang mati disebabkan oleh kerana dia percaya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, kononnya dia kata itu adalah Al-Mahdi. Kerosakan berlaku hanya disebabkan oleh kerana tidak ada disiplin dalam nak mengaitkan peristiwa akhir zaman dengan realiti semasa. Sejarah dah ada, kaji. Jangan jadi manusia yang mengulang sejarah yang sama. Dan daripada kita terlalu sibuk duk tuduh orang sana, duk tuduh orang sini, benda yang tak ada faedah, baiklah kita pergi belajar bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Buat benda yang berfaedah. Belajar anti, antuma, antum. Supaya kita boleh memahami rujukan-rujukan ulama' yang silam. Kalau tak percaya dengan ulama hari ini, baca ulama-ulama silam punya fatwa, terutamanya yang berkaitan dengan ta'un dan seumpamanya. Kadang-kadang orang yang bercakap ni bahasa Arab pun tak erti, bahasa Arab pun tak faham, tapi tuduh orang ni macam dia hebat sangat.
Jadi saya bukan nak merendahkan orang, saya jarang nak merendahkan orang. Tetapi bila mana orang yang tidak ada kemampuan dalam bahasa Arab nak bercerita tentang dalil, saya kata pergi belajar bahasa Arab dulu. Sebab tu kalau nak berdepan, kalau nak berdialog, bayar orang yang ada kemampuan bahasa Arab. Kalau orang yang tak ada kemampuan bahasa Arab, tidak ada faedah. Tidak ada orang kata apa? Titik temu yang kita akan jumpa kerana rujukan kita tak sama. Rujukan kita tak sama, mungkin awak takwil hadis yang kadang-kadang orang lain, orang yang faham bahasa Arab boleh ketawa bila mendengarnya. Dan Islam tak musuhi sains. Agama kita bukan seperti mana gereja di zaman gelap. Kita adalah agama yang Islam adalah agama yang dalam Al-Quran menyebutkan tentang kaedah pengajian empirikal. Disebutkan tentang mata, disebutkan tentang telinga, disebutkan tentang jiwa untuk memahami. Jadi Islam adalah satu agama yang sangat-sangat meraihkan saintifik, ilmu-ilmu yang bersifat saintifik, ilmu-ilmu yang bersifat empirikal. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, suruh tengok pada diri, suruh tengok pada ufuk, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di ufuk-ufuk dan juga wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, sehingga terbukti bahawasanya Al-Quran ini adalah kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa yang dibuat oleh pakar perubatan kita hari ini bukan disebabkan oleh kerana kepentingan peribadi mereka. Tapi kita tak nafi. Saya ada jumpa dengan satu orang, dia kata dia orang bisnes. Dia kata masalah orang adalah peluang bagi saya, dan ini adalah natural. Benda yang biasa. Kan, orang nak pergi umrah, tak reti cakap Arab. Ada syarikat ajak orang pergi umrah, kaya pun. Adakah kita kata dia mengambil kesempatan? Ya, dia ambil kesempatan, tapi dia buat benda yang halal. Dia buat benda yang nak memudahkan orang ibadat. Kita tak bising pun selama ni. Kan? Orang tak boleh nak tak ada kereta. Dia ada Grab, ada syarikat Grab. Ada orang tak malas nak pergi restoran. Orang ada buat syarikat Food Panda dan seumpamanya. Ini semua adalah peluang-peluang yang Allah Ta'ala gerakkan jiwa manusia untuk mendapatkan rezeki yang halal daripada apa yang manusia rasa sukar. Jadi benda tu tak ada masalah. Selagi mana dia dalam keadaan yang orang kata affordable, kita kata dengan kesusahan dia, dengan intellectual property lah kita kata dalam Islam ni, benda yang diiktiraf. Wallahu alam. Saya sebagai Presiden IQ ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Dr. Musa dan juga Dr. Zakrul yang sudi bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak kerana sudi memberikan ilmu kepada kami. Saya ni sebenarnya orang kata sebagai sampingan saja, kan? Sebagai sampingan saja, yang betulnya banyak maklumat yang saya dapat daripada Datuk Dr. Musa dan juga Dr. Zakrul. Terima kasih juga kepada Dr. Yusof kerana memberikan soalan-soalan yang sangat baik. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Rozaimi, kepada semua panelis. Saya ucap terima kasih banyak. Saya selaku moderator juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Setiausaha Agong Dr. Irwan yang menjemput saya selaku moderator, dan saya mohon maaf juga pada sidang hadirin. Tadi moderator hilang sekejap. Bukan kerana dicolik dan sebagainya, tapi ada masalah teknikal. Alhamdulillah telah berjalan, dan saya mohon maaf lah sebab kita telah pun test sebelum ni, tapi takdir berlaku. Alhamdulillah kita pun telah selesai pada perbincangan kita. Kesimpulan yang saya sendiri belajar ialah jangan cepat menuduh orang lain, ejen Dajjal dan sebagainya, dan kita juga tak nafikan tipu daya puak Yahudi dan Nasara. Kita tak nafikan. Tapi apa pun kena ikut disiplin ilmu yang betul, dan jangan nafikan kebaikan vaksin, jangan mudah pertikaikan otoriti, sentiasalah mengkaji dan ikutlah kepada mereka yang pakar. Saya rasa ini kesimpulan yang baik kita dapat pada malam ini. Jadi terima kasih kepada semua yang masih mengikuti siaran. Jangan putus asa dengan permulaannya, dengar sampai habis. InsyaAllah ini bukan forum syok sendiri, ini forum syok sesama kita. InsyaAllah. Moga semua kita mendapat manfaat. InsyaAllah. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.